baru-baru ini Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musdi ia memaklumkan bahawa kementeriannya menganggarkan kerajaan perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 3 bilion ringgit pada tahun depan bagi membolehkan rakyat Malaysia mendapat akses bagi vaksin COVID-19 secara percuma. Adakah ini memberi bayangan bahawa kita akan mendapat vaksin COVID-19 tahun depan? Dan jika ya, adakah itu vaksin yang akan kita dapatkan itu adalah keluaran dari China mengambil kira pertemuan Menteri Luar dengan rakan sejawatannya yang berbincang mengenai vaksin COVID-19 baru-baru ini? Terima kasih. Terima kasih. Jadi isu vaksin ni yang pertama dari segi sudut teknikal kita kena perlu lihat kepada data, ya, data iaitu fasa 3 kajian klinikal, iaitu kalau kita ada data kajian klinikal baru kita boleh daftarkan vaksin tersebut, kita lihat keberkesanan vaksin tersebut dan kesan samping vaksin tersebut. Setakat ni ada 9 kajian data kajian fasa 3 telah dijalankan, tetapi belum ada lagi data yang telah diumumkan kepada orang ramai. Yang itu yang pertama. Jadi kita sebagai teknikal kita akan lihat kepada keberkesanan dan komplikasi. Kalau komplikasi dia tinggi, jadi kita ada isu sama ada kita nak gunakan vaksin itu. Keselamatan adalah amat penting untuk Kementerian Kesihatan. Pastikan vaksin yang kita beri kepada umum selamat. Jadi kita perlu tunggu pada data-data tersebut. Namun begitu, kalau kita lihat banyak perbincangan telah dijalankan. Contohnya dalam perbincangan COVAX contohnya. Jadi COVAX adalah satu gabungan yang ingin untuk kita bersama, iaitu dalam mendapatkan vaksin, iaitu kalau kita lihat mungkin 10% daripada rakyat Malaysia ada dapatkan vaksin tersebut. Tetapi apabila kita lihat pada perjanjian dan harga, yang pertama, vaksin tu tak ada lagi tapi harga dah ditetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, liability. Kalau ada komplikasi, kita yang tanggung, bukan syarikat yang tanggung. Jadi banyak isu-isu yang kita lihat tak memihak kepada kita. Tetapi kita masih bersetuju dalam kumpulan tersebut, masuk dalam kumpulan COVAX, supaya kita dapat juga peluang ataupun dapat berbincang dengan negara-negara secara G2G ataupun dengan company untuk perolehan. Jadi kita tak masuk dalam perolehan tapi kita masuk dalam kebersatuan dengan COVAX activity. Jadi perolehan masih kita boleh bebas untuk mengadakan perbincangan dengan negara yang ada pengeluar vaksin dan juga dengan syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti. Jadi kita biasanya kalau kita nak beli sesuatu, kita tahu harga dia tapi barang tu tak ada lagi. Ini yang isu yang kita kena berhalusi sebelum kita membuat sebarang keputusan. Adakah kita kena beli sesuatu vaksin tapi vaksin tak ada lagi tapi kita dah bayar dulu. Ini yang satu lagi dari cara perbincangan. Jadi ada tak kita dapat maklumat apa yang telah dibincangkan bersama antara pengeluar vaksin dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya dimaklumkan apa yang telah dibincangkan dan data-data yang telah dijalankan juga kita seharusnya ada akses kepada data-data tersebut. Inilah isu-isu yang telah kita sedang berbincang dan diperhalusi. Dan juga standard vaksin yang kita beli dengan COVAX ni harga berbeza dengan negara lain. Jadi berbeza negara. Jadi kita pun kenapa bukan harga sama tapi berbeza. Katalah kita beli dengan harga A, negara lain beli dengan harga lebih murah harga B. Jadi ada kita lihat adalah berbagai kekangan dari segi kita untuk setuju dengan perjanjian tersebut. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita sekarang ni boleh dapatkan vaksin kalau kita bincang. Tetapi setakat ni tak ada lagi vaksin yang kita rasa berkesan. Dan kalau ada, mereka menggunakan tu untuk kajian. Jadi kita tak ada isu kalau kajian, kita Malaysia boleh dijadikan satu hub untuk kajian vaksin-vaksin tersebut.